Kehilangan pesawat Malaysia Airlines MH370 masih kekal misteri hingga ke saat ini dengan pelbagai persoalan berlegar tanpa jawapan. Justru kesediaan kerajaan baru-baru ini untuk mempertimbangkan pencarian semula pesawat malang itu memberi harapan baru. Namun bagi pakar penerbangan, pelbagai teori yang dicadangkan perlu dinilai dengan sewajarnya bagi merealisasikan penemuan kepada pesawat malang itu. Memperingati 10 tahun tragedi yang menggemparkan dunia itu, ikuti laporan khas disediakan Mazarif Zafri Aziz Tesa. Penerbangan MH370 yang membawa 239 penumpang dan anak kapal hilang dari radar kurang sejam ketika dalam perjalanan dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur ke Beijing. Sejak itu, pelbagai pihak berusaha mengesannya menerusi pencarian meliputi kawasan seluas 120,000 meter persegi sehingga operasi dihentikan pada 2018 kerana menemui jalan buntu. Dan kini selepas 6 tahun dihentikan, usaha pencarian masih disifatkan pakar penerbangan sebagai relevan untuk diteruskan. Namun berpendapat perlu adanya pihak atau individu bertindak sebagai nahkoda kepada operasi selain teori sahih untuk diguna pakai. Kalau ada perjumpaan serpihan, siapa yang akan cakap pergi ambil? Siapa yang buat kajian? Siapa yang buat satu decision, satu keputusan yang cakap pada kerajaan kita, ini sahih, kita patut tinjau dengan mendalam. Jadi saya tak nampak ada seorang nakhoda dari segi isu MH370. Pada saya perlu ada, selagi fail terbuka perlu ada sampai government cakap kita give up. Tapi yang tahu saya, kita tak give up, masih open book, buku masih terbuka, file masih terbuka. Jadi kena ada satu I.O. lah, kalau kita polis, kena ada I.O. yang menjadi nakhoda isu ni. Beliau turut optimis dengan perkembangan teknologi drone dan pengimejan dasar laut terkini mampu menentukan lokasi sebenar kehilangan pesawat itu. Teori jurutera aeronautik Britain Richard Godfrey dilihat mampu merungkai misteri kehilangan MH370. Berdasarkan teori Godfrey yang diterbitkan secara umum dalam laman sesawang mh370search.com, sistem penjejakan baharu yang dipanggil Weak Signal Propagation Reporter WISPR boleh digunakan selain menggabungkan teknologi baharu lain dengan data sistem komunikasi satelit dari pesawat. Ia termasuk data satelit, oceanografi, analisis drift dan data prestasi daripada Boeing. Kajian Godfrey mendapati pesawat Boeing 777 itu terhempas ke Lautan Hindi kira-kira 1,933 km barat Perth, Australia dan dikatakan terletak di dasar laut yang dikenali sebagai Broken Ridge, iaitu dataran tinggi bawah air dengan gunung berapi dan lurah di tenggara Lautan Hindi. Godfrey ketika dihubungi menerusi panggilan video menyatakan keyakinan kepada metodologi itu. Very confident because these 4 different data sets are completely independent. Oceanography's got nothing to do with satellites. Satellites got nothing to do with how a Boeing 777 works. A Boeing 777 doesn't have anything to do with radio amateurs. So they're very independent data sets and they all point at the same location. Katanya usaha yang dilakukan itu tidak mengharapkan balasan. Sebaliknya hanya ingin membantu menyelesaikan teka-teki misteri kehilangan MH370. I have great hope that the WISPR crash location is correct. It is being independently validated by Professor Simon Maskell and his team at Liverpool University, and other academics analysing the WISPR data. So you don't need to take my word for it. You can take their word for it as well. Bagi Datuk Kapten Nik Ahmad Huzlan, tidak rugi bagi kerajaan mengadakan perbincangan lanjut bersama jurutera berkenaan untuk membolehkannya menerangkan teori itu secara mendalam kepada pakar tempatan untuk dijadikan panduan kepada operasi pencarian baharu. Dulu pencarian dia sebesar Semenanjung Malaysia. Semenanjung Malaysia kawasan pencarian. Sekarang 30 km persegi. 30 km persegi ini boleh kata besar Shah Alam je lah. Jadi ada peluang besar untuk mencari kerana tempat yang dicari itu dah dipinpoint oleh Richard Godfrey. Ya, dah narrow down. Jadi confident tu ada, tapi nak cakap 100% tu masih lagi kuasa Allah lah.
Dalam pada itu, waris dan keluarga mangsa pesawat malang itu tidak pernah berhenti berharap menerima ketentuan insan tersayang tidak akan kembali lagi. Namun setidak-tidaknya, kisah menyayat hati 10 tahun lalu itu ada penjelasan kepada apa sebenarnya yang berlaku. Ada berpuluh-puluh teori yang diwujudkan oleh pakar yang sebenarnya pakar, dan ada yang sendiri menamakan dia orang dia pakar. Jadi bagi saya, walaupun dia pakar yang tulen ataupun yang fake specialist tu, semuanya teori saja. Asalkan kapal terbang ini tak dijumpa, kita tak tahu siapa yang betul, siapa yang tak betul. Tapi bagi saya yang penting adalah menggunakan data yang kita ada. Terbelah kepada dua lah. Ada apa yang keputusan yang mereka suruh kita orang terima, ada yang setuju, ada yang tak setuju. Macam I, dan ada ramai lagi kita tak sependapat dengan benda tu crash. Kan? Kita tak sependapat. But then again, kita takkan pergi riot lah. Kita takkan pergi nak marah-marah ke apa kan. It's just that, apa je keputusan government nak buat dan apa yang mereka akan buat, baguslah. Kehilangan MH370 memberi impak cukup mendalam bukan sahaja kepada waris, malah pelbagai pihak di seluruh dunia. Sedekat berlalu, harapan untuk menemuinya tidak pernah lenyap dengan ramai yang terus berusaha untuk mendapatkan kepastian. Seterusnya memberi pengakhiran kepada segala persoalan terhadap nasib pesawat malang itu yang mungkin dapat dirungkai dalam waktu terdekat atau berlanjutan sehingga tempoh 20, 30 tahun atau lebih lagi. Zari Zafri, Aziz Desa, TV3.